أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض مكور الليل على النهار والصلاة والسلام على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار ما دام الليل والنهار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberi kita peluang bernyawa, bernafas di atas muka buminya. Kemudian Allah Taala beri taufik kepada kita dapat berhimpun di rumahnya selepas menunaikan solat fardu sebagai satu tanggungjawab ataupun tugas yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, amanahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Kita diberi taufik Allah SWT untuk bersama-sama menghidupkan majlis ilmu, di mana majlis ini semoga Allah SWT jadikan ia seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi kita mengikhlaskan niat kita, kita hadir kerana Allah SWT untuk sedikit sebanyak mendengarkan hadis-hadis yang menceritakan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita untuk menambahkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya insan yang Allah Taala mewajibkan kita kenal dia, mengetahui dia dan cinta pada dia. Wa alam anna fikum Rasulullah, Allah Taala sebut dalam Quran, dan ketahuilah sesungguhnya pada kamu tak ada Rasulullah. Macam mana nak ketahui melainkan dengan menuntut ilmu dan mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah SWT menjadikan cinta pada Rasulullah SAW tu adalah sebagai salah satu asas iman. Tidak sempurna iman seorang tu selagi mana dia tidak menetapkan Rasulullah SAW tu insan yang paling tinggi sekali sebagai contoh teladan dan insan yang paling dia kasihi. Jadi insya-Allah sikit sebanyak kita membaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Al-Hafiz Muhammad bin Sawrah At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Kita mendapat sedikit sebanyak, kita memohon kepada Allah Taala memberi manfaat pada kita, menambahkan iman kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita masuk ke fasal ataupun bab yang seterusnya. Bab yang baru, insya-Allah saya akan meriwayatkan hadisnya, membacakan, kemudian kita sikit sebanyak mensyarahkan insya-Allah. Wa bi sanadil muttasili ila Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu qala babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيئا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. Bab ini Imam Tirmidzi letakkan pada menceritakan tentang syaib. Syaib kalau bahasa kita panggil uban ataupun rambut yang putih tu dipanggil syaib. Pada menyatakan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada beberapa riwayat yang menceritakan bahawa orang yang pertama sekali, manusia pertama sekali yang keluar uban adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Seperti mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Imam Bukhari ada beberapa kitab selain daripada kitab As-Sahih yang masyhur di sisi kita, dan antara kitab yang masyhur Imam Bukhari juga adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Dia menghimpunkan dalam kitab tu adab-adab dan sifat-sifat yang baik yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab Imam Bukhari As-Sahih yang terkenal sebagai rujukan utama selepas Al-Quran,
Di sana Imam Bukhari menghimpunkan hadis yang sahih saja, yang beliau memastikan tiada pun dalam satu hadis pun dalam kitab sahih itu melainkan yang telah dinilai dengan sedetailnya, dengan terperinci, dengan sangat teliti bahawa hadis itu memang adalah kalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tujuan Imam Bukhari letak kitab as-sahih. Tapi Imam Bukhari ada beberapa kitab lain, antara kita ada mufrad. Ada mufrad ni dia tidak meletakkan syarat hadis dalam tu mesti hadis sahih. Sebab di sana ada hadis dhaif juga, tapi tujuan beliau meletakkan kitab ada mufrad ialah untuk meletakkan hadis-hadis yang kita boleh jadikan amalan ataupun fadilat-fadilat, terutama tentang akhlak yang kita dituntuti untuk menjadikan akhlak kita akhlak yang baik. Jadi dalam kitab Al-Adab Mufrad disebutkan juga dalam kitab Al-Musannaf karangan Abdul Razzaq As-Sana'ani, di sana ada riwayat menceritakan bahawa orang pertama sekali yang keluar uban adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Uban dalam bahasa Arab panggil syaibun. Dan bila mana keluar uban, Sayyidina Ibrahim alaihissalam bertanya, "Ya Allah," dia kata, "apakah ini? Kenapa tiba-tiba keluar rambut putihnya?" Jadi Allah SWT sebut annahu waqar. Waqar ni maksud dia tanda kehebatan, nampak hebat, nampak dihormati ataupun besar seseorang tu. Jadi Allah, Sayyidina Ibrahim kata, "Allah mazidni waqaran." Ya Allah, kau tambahkan aku waqar, kehebatan ataupun nampak haibat. Jadi di sana juga ada riwayat mengatakan bahawa uban adalah cahaya, nur pada hari kiamat. Jadi Rasulullah SAW melarang kita cabut uban. Jadi hukum makruh kalau kita cabut uban ni. Kemudian ada pun sebab uban ni keluar, wallahu alam. Di sana ada ayat Quran, Allah SWT berfirman, Yauma yaj'alul wildana shiba, dalam surah Al-Muzammil. Yauma yaj'alul wildana shiba, pada hari, yakni hari kiamat, budak kecil jadi beruban. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Yakni bila berlaku hari kiamat, seperti mana banyak disebutkan dalam Al-Quran, dan banyak surah-surah memang khusus menceritakan tentang hari kiamat, seperti surah Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah. Ni semua nama-nama hari kiamat. Allah Ta'ala nak peringatkan kita bahawa hari kiamat ni satu hari yang sangat dahsyat. Kalau kita pernah tengok bagaimana dahsyatnya tsunami, ataupun seseorang tu boleh nampak dahsyatnya gempa bumi, ataupun di mana-mana tempat yang pernah dia lihat, semuanya hari kiamat lagi dahsyat. Sebab tu Allah Ta'ala ulang banyak dalam Quran supaya ingatkan kita. Dan Allah SWT sebutkan dengan nama-nama yang sangat menakutkan, seperti Al-Haqqah, hari yang sangat pasti akan datang. Al-Qari'ah, benda hari yang seolah menghentam, ataupun Al-Waqi'ah, hari yang akan berlaku, sebenar-benar akan berlaku. Dan antara sifat hari kiamat yang menakutkan, Allah Ta'ala sebut yaumai yaj'alul wildana shiba, hari mana budak kecil, biasanya nak budak kecil rambut warna hitam elok kan, tapi hari tersebut kerana dahsyatnya sampai budak kecil keluar uban terus. Jadi antara sebab uban ialah bila seorang tu dalam keadaan takut, stres ataupun takut. Jadi di sini ulama, hatta para sahabat, para tabi'in menceritakan tentang Rasulullah SAW, adakah Rasulullah tu ada uban. Jadi hadis yang pertama ni Imam Bukhari riwayatkan daripada guru dia Muhammad bin Bashar. Seperti mana kita selalu sebut, Muhammad bin Bashar adalah guru kepada kebanyakan imam hadis, imam-imam hadis. Guru kepada Imam Bukhari dan juga guru kepada Imam Muslim. Muhammad bin Bashar ni yang terkenal dengan gelaran Gundar, atau bukan Gundar, maaf, Bundar, yang ini bermaksud kota ilmu ataupun pasar ilmu. Dia meriwayatkan daripada Abu Daud. Abu Daud ni bukan pengarang kitab Sunan Abu Daud tu. Ni Abu Daud yang lain. Dia panggil Abu Daud At-Tayalisi. Awal daripada Abu Daud yang pengarang kitab As-Sunan. Abu Daud pengarang kitab Sunan tu anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini Abu Daud At-Tayalisi, dia pun ada satu kitab juga, kitab sunnah. Dia riwayatkan daripada Hammam, daripada Qatadah. Dan Qatadah ni adalah maula Anas bin Malik. Dia bertanya kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi dan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi dia tanya, qultu li Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Aku bertanya ataupun aku berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Rasulullah tu khadaba? Perkataan khadaba ni maksudnya menginaikan rambut ataupun mewarnakan rambut, mengubah warna rambut kepada warna yang lain. Cuma adat Arab masa itu mereka mewarnakan rambut dengan inai, yang inai warna dia warna
kuning kemerahan. Ataupun satu lagi warna alat yang benda yang digunakan untuk menginaikan rambut masa itu dipanggil al-katam. Adapun inai dalam bahasa Arab al-hinna. Al-hinna sejenis daun yang kita pun tahu, daun inai itu dia mengubahkan warna kepada warna kuning kemerahan. Tapi satu lagi daun dia panggil ataupun tumbuhan dia panggil al-katam. Al-katam ni warnanya warna merah. Jadi Qatadah ni tanya kepada Anas bin Malik, dia tak tanya adakah Rasulullah SAW ada uban, tapi cuma adatnya ketika itu bila seorang tu beruban, mereka mewarnakan uban mereka dengan inai. Jadi soalan itu soalan nak menunjukkan bahawa adakah Rasulullah SAW beruban, sehingga kan beliau baginda SAW mewarnakan uban dia dengan warna inai ataupun katam. Jadi pertanyaan dia, hal khadaba Rasulullah SAW, adakah Rasulullah SAW mewarnakan janggut ni ataupun rambut dia? Qala lam yablugh dhalik. Anas bin Malik jawab, dia kata tak sampai pun perkara tersebut. Jadi lam yablugh dhalik, para ulama yang mensyarahkan hadis ni pun masing-masing lihat apa makna dia. Ada yang mengatakan bahawa yang lam yablugh dhalik, Rasulullah tak sampai pun pada keadaan yang kena inai rambut. Setengah para ulama yang mensyarahkan hadis ni. Dan ada mengatakan bahawa tidak sampai, maksud Anas bin Malik ialah tidak sampai rambut Rasulullah tu perlu diuban, perlu diinaikan. Innama kana syai'an fi sudghaihi, sesungguhnya adalah sedikit pada dua sudghunnya. Sudghun ini rambut yang di antara telinga dengan di antara mata kita ni ke telinga, kat sini. Ni dipanggil sudghun. Kalau duduk bawah sikit kat sini dekat saiban dia panggil izar. Bahasa Arab ni setiap bulu-bulu dalam muka ni ada nama dia khusus. Bulu kening hajib. Kemudian yang bulu ni dia panggil izar. Kalau keluar bulu kat dahi dia panggil ghamam. Bulu mata dia panggil ahdab. Kalau bulu kat misai ni dia panggil syarib. Tapi kalau ada lebih kat sini, macam galak dulu kan. Yang tu dia panggil sibal. Sibal. Jadi bila dua sibal ni panggil sibalan. Dua sibal. Bahasa Arab dia ada singular, dia ada dua. Lepas tu baru plural, yang ni jamak. Kalau dua benda, dia tambah alif dengan nun. Jadi sibalan, dua sibal. Dikatakan Sayyidina Umar ada, riwayat ada dua sibal. Kana lahu sibalan, idza ghadiba fattalahuma. Kalau Sayyidina Umar tu marah, dia akan memintal-mintalkan dua sibal dia. Sayyidina Umar terkenal dengan seorang yang sangat tegas. Hingga kan Rasulullah sebut, dia kata, lau fajja fajjatan, dia kata syaitan, Sayyidina Umar ni kalau lalu satu jalan, syaitan takkan lalu jalan yang Sayyidina Umar nak lalu tu. Punyalah syaitan pun takut Sayyidina Umar. Jadi bulu yang dekat sini, rambut yang tumbuh di kawasan di antara mata dengan telinga ni, dia panggil sudghun. Jadi bila dua, dia panggil sudghani. Jadi dekat ni dia kata, Anas bin Malik jawab, innama kana syai'an fi sudghaihi, sesungguhnya ada sedikit saja, yakni uban Rasulullah SAW dekat kawasan sini, fi sudghaihi. Jadi dalam riwayat ni ceritakan bahawa Rasulullah SAW ada sedikit uban dekat sini saja. Tapi kita tak boleh tengok hadis ni pada satu hadis saja. Seperti mana kita maklum dalam ilmu hadis, kalau kita nak memahami hadis, tak boleh satu hadis kita terus faham daripada satu hadis nak buat satu hukum ataupun buat satu conclusion. Tak boleh. Sebab itu hadis ni dalam riwayat pelbagai lafaz dengan pelbagai riwayat menceritakan. Kita akan lihat lepas ni. Macam itulah dalam bab hukum ahkam pun lebih ketat. Kita tak boleh jumpa satu hadis terus duk kata ni hadis ni ada. Terus buat kita punya fatwa sendiri, tak boleh. Kita kena serah bab fatwa ni pada ulama yang mereka telah pun menguasai hadis, yang kadang-kadang tu dah hafal jutaan hadis, dan mereka telah pun bukan dia seorang yang keluar sesuatu fatwa, kadang di kalangan ulama yang ramai. Jadi kita lihat dalam hadis lafaz ni, Anas bin Malik menceritakan bahawa sedikit uban Rasulullah SAW tu pada dua sudghun je sini. Kemudian dia menambahkan, walakin Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu khadaba bil hinna'i wal katam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia mewarnakan, ini maksud dia rambutnya ataupun janggut dia dengan al-hinna. Dengan hinna sini maksudnya dengan inai. Wal katam, dan juga katam, sejenis tumbuhan yang saya sebut tadi, dia mengeluarkan warna merah. Hinna, inai kita maklum, kita makruf warna dia, warna kekuningan, kemerahan. Jadi Anas bin Malik ceritakan kenapa disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qatadah tanya kepada Anas,
rambut, adakah Rasulullah SAW menginaikan ataupun warnakan rambut? Tapi dia kata Rasulullah sebenarnya rambut dia ada uban sikit dia, bukan banyak. Tapi Abu Bakar Siddiq dia kata, dia menginaikan. Di sini para ulama mensyarahkan hadis ini mengatakan beberapa perkara. Kenapa Anas bin Malik sebut Abu Bakar pula lepas tu? Pertamanya, Abu Bakar Siddiq tak jauh beza umur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW, ataupun secara tepatnya 2 tahun setengah muda daripada Rasulullah SAW. Tetapi dalam beberapa riwayat menunjukkan bahawa Abu Bakar Siddiq kelihatan lebih tua daripada Rasulullah SAW. Sebab tu ketika dalam beberapa buku tarikh sejarah menceritakan ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, baginda SAW bersama Abu Bakar Siddiq. Yalah, Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi ahli Madinah ketika itu tak kenal pun mana satu Rasulullah. Dia orang dah beriman dengan dakwah Mus'ab bin Umair yang Rasulullah hantar beliau ke Madinah untuk mengajarkan Islam, dan mereka beriman dengan Rasulullah SAW, dan ramai di kalangan mereka tak pernah jumpa Rasulullah SAW lagi. Mereka yang jumpa Rasulullah masa tu hanya yang pergi Bai'atul Aqabah Ula, Bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua ketika di Mekah pergi haji. Dan ramai ahli Madinah yang beriman dengan Rasulullah dan masuk Islam, dan mereka tak pernah jumpa Rasulullah lagi. Tapi hati mereka sangat merindui dan tertunggu-tunggu Rasulullah SAW datang kepada kampung mereka. Besar sangat fadilat ahli Madinah. Jadi seperti mana kita baca dalam kitab sejarah, mereka tiap-tiap hari kita tunggu-tunggu dekat hujung kota Madinah, nak tunggu Rasulullah dah sampai ke belum, dah sampai ke belum. Bila sampainya Rasulullah SAW, ada 2 orang. Dan dia orang tak tahu mana satu Rasulullah SAW. Dan kebanyakan ahli Madinah sangkakan Abu Bakar Siddiq itulah Rasulullah. Sebab dikatakan Abu Bakar Siddiq nampak tua, janggut putih. Sampailah dalam satu riwayat mengatakan sehinggalah mereka nampak Abu Bakar Siddiq ambil kain syal, ya, ini kain macam ni, dan letak atas kepala Rasulullah SAW, halang daripada kepanasan matahari. Dia khidmat kepada Rasulullah. Jadi barulah dia orang kata, oh rupanya hak tu ya Rasulullah. Tengok Rasulullah dia sangat muda, nampak muda. Walaupun Rasulullah lebih tua daripada Abu Bakar Siddiq 2 tahun setengah lebih kurang. Sebab Rasulullah SAW sendiri mereka panggil ketika tu panggil Asyab. Dia kata seorang pemuda. Dan Abu Bakar Siddiq mereka panggil Asy-Syaikh, seorang tua. Sedangkan Rasulullah lagi tua daripada Abu Bakar Siddiq. Jadi Anas bin Malik seolah dalam hadis ini nak menceritakan bahawa Abu Bakar Siddiq yang keadaan usia mereka tidak berbeza, tapi Abu Bakar Siddiq menginaikan rambut dan janggut beliau. Dan di sana ketika Fathul Makkah, Abu Bakar Siddiq bawa ayah dia, Abu Quhafah. Abu Quhafah ni ayah pada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq nama dia sebenarnya adalah Abdullah, dan Abu Quhafah ayah dia adalah Uthman. Dia bawa lah ayah dia Abu Quhafah ni kepada Rasulullah SAW, dia supaya ayah dia bersyahadah, ini mengucap 2 kalimah syahadah depan Rasulullah SAW. Ayah dia baru nak masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah. Dan dia sendiri ada riwayat mengatakan seolah-olah ayah Abu Bakar Siddiq yang Abu Quhafah tu ka'annahu thugamah, seolah kapas yang berjalan, punyalah putih, rambut putih dan janggut putih, sebelah-sebi putih. Dan Rasulullah SAW sebut pada Abu Bakar Siddiq, ghayyiru hadha bisufrati awil humrati wajtanibus sawad. Ubah, yang ini maksudnya warna putih ni, yang ini janggut yang beruban, rambut beruban ayah pada Abu Bakar Siddiq ni, ubah dengan warna kuning ataupun warna merah. Maksudnya warna kuning guna inai, ataupun warna merah guna katam. Wajtanibus sawad, tapi jangan sekali-sekali warnakan dengan warna hitam. Jadi kat sinilah para ulama mengambil hadis, dalil dan beberapa dalil lain bahawa sunat kita menginaikan janggut, rambut, terutama yang dah warna putih, memang sunat hukum dia, ataupun warna dengan inai ataupun katam warna merah. Tetapi haram hukum dia mewarnakan dengan warna hitam. Sebab mewarnakan dengan warna hitam tu pertama ni larangan daripada Rasulullah SAW. Kemudian ni kat sana ada bentuk tipu daya. Kawan dah tua dah, tapi budak warna hitam nampak muda belia kan. Haram hukum dia melainkan ketika jihad. Ketika jihad dibolehkan supaya mengelirukan musuh. Walaupun yang pergi berperang tu sebenarnya rupanya syekh dah tua, tapi dia warnakan hitam supaya nampak muda. Itu dibolehkan dalam Islam. Baik. Kita lihat hadis yang seterusnya. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar
an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyarata sya'ratan bayda. Hadis yang seterusnya diriwayatkan Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ishaq bin Mansur dan juga Yahya bin Musa. Kita lihat di sini hadis ni, hadis yang kedua ni Imam Bukhari meriwayatkan daripada dua orang guru. Kemudian dua-dua mereka berkata telah khabar kepada kami Abdul Razzaq. Maksudnya dua-dua guru Imam Tirmizi ni meriwayatkan daripada guru yang sama. Yang ni Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, seorang ulama besar daripada Yaman. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu duduk di Kufah, di Iraq. Pernah satu hari Imam Ahmad bin Hanbal nak ambil hadis, belajar hadis daripada Abdul Razzaq As-San'ani sebab dia terkenal seorang ulama hadis dan ada satu buku dia panggil Al-Musannaf. Dia ada riwayatkan hadis yang banyak. Kita lihat betapa tingginya semangat dan himmah ulama zaman dulu. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata aku nak ke Yaman untuk ambil belajar hadis, meriwayatkan hadis daripada Abdul Razzaq As-San'ani ni. Dalam riwayat katakan dia keluar dengan Yahya bin Ma'in. Jadi sampai di Mekah, dulu perjalanan bukan macam sekarang lah kan, boleh naik kapal terbang. Dan zaman dulu memang naik unta lah. Jadi dalam perjalanan tu mereka singgah ke Mekah buat haji di Mekah. Tunggu sampai musim haji buat haji. Dan masa tu Yahya bin Ma'in ternampak Imam Abdul Razzaq ni ada dekat Mekah, pun datang buat haji. Jadi masa tu dia pun panggil Imam Ahmad, dia kata wahai Ahmad, mai sini, aku nampak ya Abdul Razzaq San'ani. Imam Ahmad tak kenal Abdul Razzaq San'ani masa tu. Dia pun bawa Abdul Razzaq San'ani, Imam Ahmad bin Hanbal jumpa Abdul Razzaq San'ani. Jadi dia pun cakap, wahai Imam, kata inilah Ahmad bin Hanbal yang selalu orang cakap tu. Lepas tu Abdul Razzaq San'ani berkata, Masya Allah, dia kata tidaklah sampai pada aku khabar tentang kau melainkan kebaikan. Jadi dia orang pun berkenalan situ, kemudiannya melaksanakan ibadah masing-masing. Kemudian Imam Yahya bin Ma'in kata kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, tak payahlah kita susah-susah pergi ke Yaman. Yang ni separuh perjalanan balik pula kan, daripada Iraq ke Mekah. Ni separuh perjalanan lagi. Kita minta Syekh, dah jumpa dalam kat sini, kita minta Syekh riwayatkan hadis, kita mengaji, dah ambil peluang. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Wallahi, demi Allah, aku keluar daripada Kufah untuk ke Yaman belajar dengan Imam Abdul Razzaq. Aku tak akan batalkan niat aku ketika di Kufah. Jadi aku tak akan ambil peluang tu di sini di Mekah ni. Biarlah aku pergi ke Yaman sebab itulah niat aku mula-mula sekali. Kita tengok macam mana waraknya seorang imam. Imam Ahmad bin Hanbal memang terkenal seorang yang sangat warak. Kemudian ketika mereka nak teruskan perjalanan ke Yaman, dikatakan Imam Ahmad habis dia punya duit belanja. Jadi apa dia buat? Dia mengambil upah orang sebagai jamal. Jamal ni maksud dia tukang bawa tarik unta perjalanan tu dan angkat barang buatan unta. Kerja macam tu lah. Khidmat untuk apa? Rombongan. Dan dia beritahu pada Imam Yahya bin Ma'in, dia kata, wahai Yahya, tolong jangan bagi tahu siapa aku. Jadi sepanjang perjalanan tu Imam Ahmad ni duduk kerja tu lah. Angkat barang buah atas unta apa semua, ambil upah untuk bekalan dia pergi ke Yaman. Subhanallah, macam tu sekali. Dan ketika di Yaman sendiri, ketika dia belajar Abdul Razzaq San'ani ni, barang-barang dia dicuri. Sehingga kan baju dia pun kena curi. Satu hari dia tak datang pengajian. Jadi mereka cari Ahmad bin Hanbal, ketuk pintu dia, dia kata siapa? Kata si fulan, masuk. Bila masuk dia kata minta maaf, aku tak boleh nak bangun sebab baju aku hilang. Jadi aku terpaksa duduk untuk tutup aurat aku. Tutupkan satu benda. Subhanallah. Kemudian dia sampaikan berita sebut sampai kepada Abdul Razzaq San'ani, tok guru dia nak pergi mengaji tu. Sampaikan Abdul Razzaq ni seorang yang berduit. Dia kata ambil ni, bagi ke Ahmad. Dia kata minta maaf, dia kata aku tak mau terima. Dia kata aku tak mau terima, langsung dia daripada guru dia, Syekh Abdul Razzaq. Dan dia sepanjang duduk kat Yaman, dia buat apa ni, zaman dulu seluar kan jenis besar tu kan, jadi kan diikat dengan satu tali dalam tu. Kerja Imam Ahmad bin Hanbal masa tu untuk sara hidup dia sepanjang di Yaman, dia buat tali seluar tu. Dia pinta-pinta tadi untuk buat tu, terjual pada orang. Duit itulah dia sara hidup dia sepanjang pengajian. Ini kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini guru dia Abdul Razzaq. Kalau kita tahu sikit sebanyak kisah mereka ni, baru kita tahu subhanallah, jauhlah kita kan. Jauhlah kita adab-adab kita dengan adab mereka para ulama.
Kemudian Abdul Razak meriwayatkan daripada Ma'mar, daripada Thabit Al-Bunani, masyhur, tabi'in masyhur. Dia riwayat daripada Anas bin Malik juga radhiyallahu taala anhu, dan Anas bin Malik berkata dalam hadis ni, ma adattu fi ra'su Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Tidaklah aku menghitung di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan 14 rambut putih sahaja. Kita lihat sini Anas bin Malik dalam keadaan ni dia meriwayatkan bahawa di sana janggut Rasulullah SAW pun ada beberapa uban. Tak seperti riwayat yang pertama. Sebab itulah kita akan lihat beberapa riwayat menceritakan keadaan yang berbeza. Jadi setengah ulama mengatakan kemungkinan apa yang Anas bin Malik riwayatkan pada peringkat pertama, apa yang secara ghalib dia, kebanyakan dia mereka lihat akan nampak uban Rasulullah SAW dekat kawasan sini. Tapi macam mana pun kalau kita perhati betul-betul di janggut Rasulullah SAW tu ada beberapa uban. Tetapi Anas bin Malik kata kalau kita nak hitung, kalau aku hitunglah uban yang ada pada kepala Rasulullah SAW dan janggut baginda, dia kata lebih kurang 14 helai dia. Tak banyak. Tak banyak pun sebenarnya. Kita baca hadis yang seterusnya insya-Allah. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Jabiran bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Hadis ini Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Muthanna. Muhammad bin Muthanna ni juga adalah guru kepada Imam Bukhari dan Muslim, ulama besar dalam bidang hadis. Dia meriwayatkan daripada Abu Dawud, yakni Abu Dawud At-Tayalisi, daripada Syu'bah, daripada Simak bin Harbin. Dia berkata, aku telah mendengar Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah sahabat Nabi yang besar, masyhur. Dia berkata, dia telah ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam tu meminyakkan rambut baginda, maka tidak kelihatan daripada rambut baginda tersebut syaib, yakni ataupun uban. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Tapi sekiranya Rasulullah SAW meminyakkan rambut, maka tidak meminyakkan rambut, maka nampak uban tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sebelum ni, dalam bab tarajul, mengemaskan rambut Rasulullah SAW, kita dah bacakan bahawa Rasulullah SAW memang selalu meminyakkan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menggunakan qina'. Selepas Rasulullah SAW meminyakkan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ambil satu kain, dia panggil qina', supaya kain tersebut jadi satu, jaga minyak yang berada rambut Rasulullah SAW tu tidak terkena pada kopiah baginda ataupun serban baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang salah satu sunnah ialah meminyakkan rambut rambut kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Samurah sini menceritakan, dia kata kalau Rasulullah SAW pakai minyak rambut, nampak, idza dahana maksudnya minyak rambut, duhnun, minyakkan rambut baginda, maka dengan minyak tu tak nampak uban Rasulullah SAW tu. Jadi dikata sekiranya tidak meminyakkan rambut baginda, jadi nampaklah uban baginda SAW. Jadi antara syahid perkara yang boleh difahami daripada hadis ini juga bahawa uban Rasulullah SAW memang sangat sedikit. Seperti mana kan kita akan baca riwayat selepas-lepas ni, paling banyak yang para sahabat menceritakan, dia kata lebih kurang 20 helai saja uban Rasulullah SAW. Di sana setengah ulama mengatakan bahawa itu antara sifat kesempurnaan Nabi SAW. Rasulullah SAW manusia, tapi bukan macam manusia biasa. Di sana ada syair yang mengatakan, dia kata Muhammadun basharun la kal bashari bal kal yaquti bainal hajari. Muhammad SAW tu manusia, tapi bukanlah macam manusia lain. Malah dia seolah-olah batu yakut di sisi batu-batu yang lain. Dia nak buat perumpamaan bagi kita mudah faham. Batu yakut ni sejenis batu yang mahal kan. Tapi kita panggil batu juga. Tapi sama ke macam batu tepi jalan ataupun batu kat sungai? Sama ke? Tak sama. Macam itulah Rasulullah SAW manusia. Basyarun, betul.
Allah Ta'ala sini sebut dalam Quran, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hanya saja aku manusia seperti kamu. Maksud dia bukan Rasulullah, bukan malaikat, bukan buat beri cahaya. Dia manusia yang seperti mana kamu perlu makan, dia perlu makan. Kamu perlu rehat, dia perlu rehat. Tapi adakah sama Allah Ta'ala jadikan Rasulullah SAW tu sebagai manusia seperti Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia kita? Tak sama. Di sana ada khasais, ada perkara-perkara yang khusus, yang ciri-ciri Rasulullah SAW yang khusus hanya pada Rasulullah SAW. Bayangkan, para sahabat sendiri bila menceritakan tentang indahnya, cantiknya Rasulullah SAW ni, habis cerita dah. Seperti mana Jabir sendiri cerita, Jabir bin Abdillah kata seolah-olah Rasulullah ni kalau kita lihat bulan purnama waktu malam yang bulan purnama, kita lihat Rasulullah SAW, dia kata seolah Rasulullah SAW ni lebih cantik daripada bulan. Cantik sangat. Hatta Ka'ab bin Zuhair, seorang penyair terkenal Arab Quraisy dulu. Dia asal dia seorang penyair yang cukup cukup menyebabkan umat Islam masa tu rasa geram, marah kat dia. Sebab penyair ni zaman Arab zaman dulu, dia punya peranan sangat besar. Pasal seorang penyair ni menyebabkan boleh beberapa kabilah bunuh-bunuhan. Sebab dia punya syair tu macam media sekarang lah. Kadang-kadang benda tak berlaku apa pun, tapi kalau media ada main peranan, boleh jadi macam-macam fitnah, betul tak? Masa zaman dulu ni penyair ni macam media. Jadi Ka'ab bin Zuhair ni, dia adalah penyair Arab Quraisy. Kerja dia nak maki hamun, nak mencerca, nak menjatuh-jatuhkan umat Islam, kerja dia dulu. Tapi bila Rasulullah SAW dapat tawan kota Mekah, pembukaan kota Mekah, beberapa orang-orang kafir Quraisy yang zaman dulu memang cukup kerah menentang Islam ni, memang pakat setengah tu lari. Setengah mereka tu tak ada yang lari, kena bunuh. Seperti Ibn al-Akhtal. Ada yang Rasulullah SAW maafkan ramai, seperti Abu Sufyan, seperti Abdullah bin Abi Sarah. Tapi Ka'ab bin Zuhair ni, dia rasa diri dia memang tak akan dimaafkan. Sebab memang seperti mana kita sebutkan, penyair ni peranan dia besar. Dia cukup berperanan untuk menyebarkan fitnah. Jadi dia lari ke gunung-gunung, sampaikan hidup dia susah, tak dapat balik ke Mekah, tak boleh balik ke kota, takut umat Islam bunuh dia, duduk kat gunung-gunung dan kadang-kadang kelaparan. Jadi datang adik dia Bujair kepada dia satu hari ziarah dia. Dia kata, wahai Ka'ab, dia kata, engkau keadaannya macam ni, sampai bila kau nak lari daripada Muhammad SAW? Aku rasa baik engkau pi jumpa Rasulullah, kau minta maaf, kau kata kau bertaubat. Lepas tu dia kata, habis Rasulullah, dia kata, Muhammad nak terima taubat aku, maaf aku. Dia kata, Muhammad SAW memang menerima maaf daripada siapa saja. Kemudian dalam riwayat mengatakan dia pun datang, dikatakan dia ambil kain, dia tutup atas kepala dia. Dan Rasulullah baru lepas salat bersama para sahabat, dan dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalaulah, apa pendapat kau kalau Ka'ab bin Zuhair datang pada engkau dan dia kata dia bertaubat memohon maaf, adakah engkau akan memaafkan dia? Jadi Rasulullah pun kata, na'am, ya, aku akan maafkan dia. Jadi masa itulah dia terus, lidah dia sebagai seorang penyair yang hebat, terus mengungkapkan kata-kata syair yang sangat indah memuji Rasulullah SAW. Syair Arab ni dia cantik sangat. Dan dia menuturkan syair-syair yang indah, terus dia memuji Rasulullah SAW, menceritakan hebatnya, bagusnya akhlak Rasulullah SAW ni, baiknya. Sehinggalah pada kata-kata Rasulullah SAW, dia kata apa? Dia kata, wa ajmalu minka lam taraqattu aynun wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Lepas tu dia kata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Subhanallah. Dia kata apa? Wa ajmalu minka lam taraqattu aynun. Orang yang paling cantik sekali daripada engkau, wahai Muhammad, tak ada mata yang pernah lihat. Nak kata memang tak ada orang. Kata tiada mata yang pernah lihat sebenarnya orang yang lebih cantik daripada engkau. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih sempurna daripada engkau Muhammad, tak ada pernah ibu yang melahirkan. Sebab engkau lah orang paling sempurna. Kemudian dikata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan mubarra'an, yang ni bersih, tiada sebarang aib langsung, kecacatan langsung. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau diciptakan, wahai Muhammad, seperti mana yang kau sendiri kendaki. Ini sejauhnya balaghah bahasa Arab.
Ha. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau sendiri yang nak macam mana tubuh engkau, keadaan engkau. Sampailah akhirnya kata-kata dia, wa inna rasulullahi nurun yustada'u bihi. Sesungguhnya Rasulullah tu adalah cahaya yang kita minta cahaya tu untuk menerangi kita. Macam lah ni kita duduk masjid ni, kalau tak ada lampu macam mana kita nak duduk, nak baca? Jadi kita terpaksa memerlukan lampu. Jadi kata manusia macam itulah. Dia kata Rasulullah tu adalah cahaya yang kita, kalau tak ada dia, kita dalam kegelapan. Kita memang perlukan cahaya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sendiri terlalu gembira dengan kata-kata Ka'ab bin Zuhair ni, dan dia angkat kain dia, kain burdah ni, dan lemparkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Hingga para sahabat sangat jealous kerana Rasulullah SAW bagi satu kain pada Ka'ab bin Zuhair. Hinggalah tak lama lepas tu, setengah-setengah para sahabat kata bahkan Ka'ab, wahai Ka'ab, aku nak beli kain Rasulullah SAW ni. Dia tak mau jual. Sehinggalah sampai Khalifah Muawiyah, yang ni Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tawarkan dengan harga yang sangat tinggi dan dia nak sangat. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair jual kepada Sayyidina Muawiyah, dan hinggalah ada pada kain tersebut pada Sayyidina Muawiyah. Macam itulah mereka betapa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah pada hadis tadi tu kita lihat macam mana para sahabat pun sendiri tahu nak macam mana menceritakan betapa cantiknya Rasulullah SAW. Jadi kita lihat syair Ka'ab bin Zuhair tu, itulah kemuncak balaghahnya, sastranya nak menceritakan cantiknya, eloknya, sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang seterusnya, qala haddatsana Muhammad bin Umar ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi qala anba'ana Yahya ibn Adam an Syarikin an Ubaidillah bin Umar an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala innama kana shaybu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Hadis ini daripada Muhammad bin Umar bin Walid al-Kindi al-Kufi, daripada Kufah. Dia telah berkata, telah khabar pada kami Yahya bin Adam daripada Syarik daripada Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar, dia ni zaman dia antara ulama yang besar. Ubaidillah bin Umar dipanggil fuqahaul Madinah. Yani fuqaha Madinah zaman tu. Ubaidillah bin Umar meriwayatkan daripada Nafi'. Nafi' ni adalah maula kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, kita sambung lagi daripada Ubaidillah bin Umar. Kita sebutkan dia adalah daripada ulama yang besar sezaman dia. Malah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan riwayat dia daripada Nafi' lebih bernilai daripada riwayat Malik daripada Nafi', Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Dan dia meriwayatkan daripada Nafi'. Ubaidillah bin Umar ni meriwayatkan daripada Nafi' maula kepada Abdullah bin Umar. Maksud maula ni seperti mana kita selalu sebutkan bahawa satu masa dulu dia adalah hamba, sama ada tawanan ataupun dibeli sebagai satu hamba. Kemudiannya Abdullah bin Umar bin Khattab, yang anak bersama Umar ni, dia membebaskan dia. Bila dibebaskan seorang hamba, maka tuan yang membebaskan dia tu dikira sebagai maula. Kita sebut banyak ulama zaman tabi'in, mereka adalah daripada mawali, jamak plural kepada maula ni. Asal dia diorang dulu ada yang bukan Islam, jadi tawanan perang, jadi hamba, kemudian dia dibebaskan oleh para sahabat, dan mereka ni jadi anak murid para sahabat, dan mereka ni lah kemudian dia yang menjadi ulama-ulama besar yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai sangat kita lihat mana asal dia satu masa mereka dulu ialah hamba-hamba sahaja. Jadi Nafi' memang banyak meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdullah bin Umar ni kira sebagai sahabat yang kecil, tapi dia sangat melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia melampau dalam cuba mengikuti setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta setiap gerak. Dikatakan dia naik kuda ataupun naik tunggangan dia, sampai satu tempat dia tunduk, lepas tu dia bangun balik. Jadi sahabat-sahabat dia tanya, kata kenapa buat yang tu? Dia kata sebab aku pernah lihat satu masa dulu Rasulullah SAW lalu jalan ni, dan ketika tu ada pokok dan ada dahan. Jadi Rasulullah lalu dan Rasulullah tunduk supaya tak kena dahan tersebut. Jadi aku buat juga perbuatan tu kerana nak ikut Rasulullah SAW.
Ini Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar ni memang seorang sahabat yang sangat kasih kepada Rasulullah SAW dan sangat tiru setiap perbuatan Rasulullah SAW. Di sana banyak sangat riwayat tentang kefadilat kelebihan Abdullah bin Umar ni, anak kepada Sayyidina Umar. Jadi seperti mana kita sebutkan, beliau salah seorang daripada sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Sememangnya yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW ni adalah para sahabat yang kecil. Maksudnya ketika mereka hidup bersama Rasulullah SAW, mereka ni remaja, ada yang kanak-kanak, seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah Abbas antara sahabat yang meriwayatkan tentang macam mana cantiknya wajah Rasulullah. Sebab setengah ulama kata para sahabat yang besar, walaupun rapat macam mana pun dengan Rasulullah SAW, tapi mereka tak berani nak pandang wajah Rasulullah SAW tu bertentang mata. Melainkan para sahabat-sahabat yang kecil ni, budak-budak dia boleh tengok, perhati Rasulullah SAW. Tapi para sahabat bukan kata dia perapat Rasulullah SAW tu, dia orang boleh senang-senang tak. Sebab mereka masih sangat rasa haibah, gerun dengan Rasulullah SAW. Walaupun cintanya mereka sangat cinta pada Rasulullah SAW. Seperti mana kata Sayyidina Ali, dia kata kami kadang-kadang rasa gembira kalau datang Arab Badawi daripada kampung-kampung, daripada padang pasir, datang nak tanya daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Ali kata kami gembira sangat. Sebab Arab Badawi ni, dia orang ni memang jenis tak ada adab, jenis tanya direct. Tapi dia kata di situlah kami dapat ilmu. Sekali dia orang tanya benda bukan-bukan, masalah-masalah yang kami malu nak tanya Rasulullah. Tapi bila datang Arab-Arab Badawi ni, Sayyidina Ali kata kami pun duduk tepi dengar apa Rasulullah jawab. Di situ mereka dapat ilmu. Kita lihat walaupun mereka ni makam mereka seperti Sayyidina Ali sepupu Rasulullah SAW, seperti saudara sepupu sama-sama daripada kecil seperti Sayyidina Abu Bakar, tapi hormat dan kagumnya dan haibahnya mereka pada Rasulullah SAW tu lebih daripada orang lain, para sahabat. Jadi Abdullah bin Umar salah seorang sahabat yang kecil dan banyak meriwayatkan daripada hadis daripada Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Sesungguhnya hanya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu lebih kurang 20 rambut sahaja. 20 helai rambut sahaja. Dan inilah riwayat yang paling banyak yang kata uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan bahawa Rasulullah SAW manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Para sahabat sendiri menceritakan tentang Rasulullah SAW ni, seolah Rasulullah SAW tu sangat elok, sangat sempurna keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya Allah SWT memilih Rasulullah SAW ni sebagai rasul, dan kesempurnaannya zahir dan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bukan seperti manusia biasa. Rasulullah SAW nak menerima wahyu ni bukan benda yang ringan. Jangan kita ingatkan turun wahyu ni benda yang senang. Susah sangat, benda yang sangat berat. Kalau seseorang yang dia betul-betul mujahadah diri dia, dia betul-betul nak mensucikan tazkiyah diri dia dengan amalan, dengan riadat, dengan latihan, dia akan faham betapa susahnya kita nak mencapai kebersihan hati, nak mencapai nur Allah SWT bukan benda yang senang. Boleh jadi kalau kita baca setengah-setengah ulama yang bertaraf wali, kadang-kadang sakit, ada yang mati kerana tak mampu ni badan menanggung cahaya rohani daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah SAW bukan setakat menerima cahaya daripada Allah Taala, malah menerima wahyu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sini sebut apa dalam Quran, sanulqi alaika qaulan thaqila, kami akan beri pada kamu wahai Muhammad qaulan thaqila, kata-kata yang berat, yakni wahyu, bukan benda yang ringan. Sebab tu Rasulullah SAW telah disediakan, dah prepare daripada kecil lagi baginda SAW. Rasulullah dibelahkan dada baginda SAW, dibuangkan dalam jantung Rasulullah SAW tu ada satu tempat, malaikat kata hadza hadzu syaitan, ini tempat syaitan boleh duduk. Para ulama kata tempat tu adalah tempat qabil, kata benda yang boleh menerima daripada bisikan syaitan. Rasulullah dah dibuang awal-awal dah masa kecil. Kemudian dibasuh hati Rasulullah SAW, jantung baginda SAW tu dengan air zam-zam oleh para malaikat yang datang tu, dan dalam bekas dipanggil macam besin buat daripada emas. Kemudian diletak balik dan dicurahkan pada dia hikmah dengan iman dalam dada Rasulullah SAW, dan kemudian dicantumkan. Kemudian ketika baginda SAW menerima wahyu kali pertama, dibelah lagi dada Rasulullah SAW, dibersihkan lagi. Dan Ibn Hajar Al-Haytami kata kali ketiga ketika baginda SAW, yang di kali kedua ketika baginda SAW
mula baligh, masuk usia baligh. Berlaku lagi proses operation tu, dibersihkan lagi. Ketika Rasulullah sampai dapat wahyu dan sebelum Rasulullah SAW diangkat Allah Taala menemui Allah SWT di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj Nabi SAW. Jadi kita lihat Allah SWT sendiri telah melakukan proses pada Rasulullah SAW ni menyediakan Nabi SAW menerima wahyu yang berat, bukan senang. Dan Rasulullah SAW sendiri diberikan kekuatan, lebih dari kekuatan 40 orang lelaki dalam satu riwayat. Sebab tu Rasulullah SAW kita lihat dalam siri peperangan baginda, Rasulullah manusia paling kuat sekali. Rasulullah pakai 2 baju besi badan baginda SAW. Seperti mana yang kita sebut, kita baca dalam kisah perang Uhud, ketika Rasulullah nak naik pada satu batu yang besar, kerana ketika itu bukan Rasulullah tak larat, tapi Rasulullah dah lutut baginda dah luka, dan Rasulullah SAW telah menerima serangan yang dahsyat ketika itu. Muka baginda SAW luka dan Rasulullah dah jatuh dalam keadaan parah. Jadi Rasulullah nak panjat batu besar untuk melihat keadaan umat Islam, yang dikatakan ketika itu Rasulullah SAW pakai 2 baju besi berat sangat. Jadi Rasulullah tak dapat nak panjat. Ketika itulah Talha bin Ubaidillah, dia duduk buat badan dia macam jadikan belakang badan dia sebagai tangga untuk Rasulullah SAW. Ketika itulah Rasulullah SAW kata pada Talha bin Ubaidillah, wajabat Talha, telah wajib Talha ni. Wajib apa? Wajib masuk syurga kerana perbuatan beliau tu. Jadi kita lihat Rasulullah SAW bukan manusia biasa. Jadi hatta Rasulullah SAW menerima wahyu yang berat, tapi Rasulullah SAW seperti mana para sahabat mengatakan, uban baginda SAW tak lebih daripada 20 helai sahaja. Yang mana ghalibnya orang lain kalau terima ma'rifah dengan wahyu, dengan ilham, hatta dalam keadaan rohani mereka tinggi, tubuh badan biasanya tak mampu nak jaga. Hatta sebab itulah dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri beruban, seorang yang sangat kurus. Sebab selepasnya Rasulullah SAW, manusia yang paling tinggi makrifah dan iman dengan lafaz Rasulullah sendiri adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seperti mana dalam satu hadis Rasulullah sebut, dikata sekiranya ditimbangkan iman Abu Bakar Siddiq dengan iman ahli dunia ni, nescaya iman Abu Bakar Siddiq sendiri lebih berat daripada iman mereka. Inilah rajahat iman Abu Bakar ini. Iman Abu Bakar ni sangat tinggi sekali. Jadi hadis yang seterusnya, qala hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala anhuma qala Abu Bakr ya Rasulullah qad shibta qala shayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Hadis ni dan hadis akan datang dia lafaznya hampir sama. Jadi kita bacakan dulu hadis ni dulu. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ni daripada Abu Quraib, namanya Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala, salah seorang daripada ulama yang besar yang banyak meriwayatkan hadis daripada Kufah, dan dia meriwayatkan 1300 hadis daripada Muawiyah bin Hisham, daripada Syaiban, daripada Abu Ishaq, daripada Ikrimah. Dan Ikrimah ni salah seorang maula juga. Dia adalah maula kepada Ibnu Abbas. Seperti mana Nafi' tadi maula kepada Abdullah bin Umar, jadi Ikrimah ni maula kepada Ibnu Abbas. Kita lihat orang macam ni kemudian ni menjadi ulama besar. Ikrimah daripada Ibnu Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abbas, pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abbas, pakcik Rasulullah SAW, Abbas ni dengan Rasulullah walaupun pangkat pakcik, tapi usia mereka tak jauh. Boleh jadi lebih muda daripada Rasulullah SAW. Jadi Abbas ada seorang anak yang bernama Abdullah. Jadi terkenal dengan gelaran Ibnu Abbas. Seperti mana Sayyidina Umar, anak beliau Abdullah digelar, kita panggil sebagai Ibnu Umar. Jadi Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dipanggil Hibrul Ummah, dakwat umat Islam. Kebanyakan ilmu, banyaknya ilmu datang daripada dia. Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas ini doa yang sangat istimewa, sangat special. Rasulullah doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau berilah dia kefahaman akan agama, faqih dalam agama, dan ilmu ta'wil, ini memahami Al-Quran. Sebab tu antara sahabat yang besar
yang mentafsirkan Al-Quran yang awal adalah Sayyidina Ibnu Abbas sendiri. Sayyidina Ibnu Abbas. Begitu besar pangkat Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat mengatakan satu hari Zaid bin Thabit nampak Ibnu Abbas satu hari nampak Zaid bin Thabit sahabat Nabi SAW naik tunggangan. Kemudian Ibnu Abbas ni hormat ni kepada Zaid bin Thabit, ataupun saya pun silap. Saya rasa Ibnu Abbas yang naik tunggangan, sebab Ibnu Abbas kecil daripada Zaid bin Thabit. Tapi Zaid bin Thabit ni satu sahabat Nabi yang alim, yang terkenal sebagai penulis wahyu, dan beliau lah yang ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dan kemudian zaman Sayyidina Umar untuk menghimpunkan Al-Quran. Jadi satu hari Zaid bin Thabit ni nampak Abdullah bin Abbas nama Abdullah bin Abbas naik tunggangan. Jadi Zaid bin Thabit ni pegang tunggangan Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas kata, wahai Zaid, jangan buat macam tu. Kamu ataupun saya silap cerita ni, sebenarnya naik tunggangan adalah Abdullah bin Abbas. Zaid bin Thabit bawa tunggangan dia. Jadi Abdullah bin Abbas sebagai seorang yang budak, masih muda, jadi dia tak rasa macam tak sedap lah seorang tu bawa tunggangan dia. Punyalah hormatnya kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas turun, ambil tangan Zaid bin Thabit dan cium tangan dia. Hormatnya mereka satu sama lain. Tapi cerita ni mungkin saya silap sikit. Kemudian dia meriwayatkan, dia kata Abdullah bin Abbas mengatakan, qala Abu Bakrin, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, qad shibta, wahai Rasulullah, qad shibta, maksudnya kamu telah beruban wahai Rasulullah. Seolah-olah boleh faham dari hadis ni, Abu Bakar Siddiq sendiri tiba-tiba rasa terperanjat bila lihat satu hari tiba Rasulullah nampak keluar uban. Jadi lazimnya ataupun sebelumnya Rasulullah SAW memang sifat baginda memang tak ada uban. Janggut dan rambut baginda SAW memang hitam, cantik. Tiba nampak ada uban keluar dari Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar Siddiq tertanya, wahai Rasulullah, dia kata tiba-tiba keluar uban wahai Rasulullah, kenapa? Jadi Rasulullah SAW jawab dalam hadis ni, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang telah menyebabkan aku beruban adalah Hud, yakni surah Hud, wal waqi'ah, surah waqi'ah, wal mursalat, surah mursalat, wa amma yatasaalun, yakni surah an-naba, wa idza syamsu kuwirat, yakni surah takwir. Jadi di sana ada hadis lain, kita baca dulu insya-Allah, kemudian kita syarahkan. Hadis yang seterusnya, qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hudun wa akhawatuha. Jadi hadis ni daripada Sufyan bin Waqi', daripada Muhammad bin Bishr, daripada Ali bin Salih, daripada Abi Ishaq, daripada Abi Juhaifah. Abu Juhaifah berkata, mereka telah berkata, mereka ni maksudnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka qad shibta, kami lihat tiba-tiba kamu telah beruban ya Rasulullah. Tiba nampak ada keluar beberapa helai uban pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sebut dalam hadis ni, syayyabatni Hudun wa akhawatuha, telah menyebabkan aku beruban ni Hud, surah Hud, dan akhawat dia. Akhawat maksudnya saudara-saudara perempuan dia. Yang maksud dia kat sini ialah ayat-ayat dia. Jadi apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Setengah ulama mengatakan hadis ni Rasulullah SAW bila mana para sahabat nampak tiba-tiba Rasulullah SAW keluar uban. Jadi satu benda yang mesti tertanya, para sahabat tertanya, kenapa tiba beruban Rasulullah SAW. Jadi bila Rasulullah SAW sebutkan yang telah mengubankan aku, ialah Rasulullah sebut nama-nama surah ni. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba, yakni amma yatasaalun, dan surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Jadi setengah ulama mengatakan kalau kita lihat pada surah-surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni, ini adalah surah-surah yang padanya Allah Taala menceritakan berlakunya hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat tersebut. Kita lihat satu-satu. Surah Hud ada ayat-ayat menceritakan kedahsyatan hari kiamat. Surah Waqi'ah, ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah. Ini semua kisah pada hari kiamat. Memang sangat menakutkan. Jadi surah Mursalat macam tu juga. Surah An-Naba,
Allah Ta'ala cerita pada awal sampai habis kan, tentang kejadian Allah Ta'ala pada alam ni daripada awal kali, anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Semua sampailah alam naj'alil arda mihada. Semua ni Allah Ta'ala nak ceritakan bukti hujah Allah Ta'ala bahawa siapa yang jadikan dunia ni, dan kamu tidak lihat bagaimana pencaturan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut akhir sekali, innal yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl, hari perbezaan, mana orang yang benar dan orang yang salah ni sangat-sangat akan berlaku. Innal yawmal fasli kana miqata. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan bagaimana mereka yang diazab, dan kemudian innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang bertakwa, mereka lah mereka yang mendapat kejayaan pada hari tersebut. Kita lihat surah Syamsu Kuwirat pun sama juga, lagi menakutkan. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Ketika matahari kuwirat, seolah-olah matahari itu kena gulung, kuwir. Wa idza nujumun qadarat. Kamu lihat bintang-bintang berteraburan. Semua ni menceritakan sifat hari kiamat yang sangat menakutkan. Jadi setengah ulama mengatakan surah-surah yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, yang mana pada dia ada ceritakan kedahsyatan hari kiamat, dan Rasulullah SAW manusia yang paling faham Al-Quran, yang boleh lihat benda tu dengan ilmu Rasulullah tu ainul yaqin, haqqul yaqin. Dia boleh lihat keadaan tu. Sebenarnya Rasulullah SAW melihat syurga dan neraka. Rasulullah lihat semua benda yang akan berlaku di hadapan baginda SAW. Jadi bayangkan kita hari ini kalau tengok depan mata kita aksiden, depan mata kita, kereta langgar orang, terbelah dua. Rasa-rasa macam mana perasaan kita? Malam tu boleh tidur? Saya masa pergi umrah baru ni, jumpa seorang mutawif, Ustaz Ahmad tu. Dia kata, dia tengok hukum hudud dilaksanakan di Masjid Qisas. Kena pancung kepala. Depan mata dia tengok orang kena penggal. Dia kata hampir setahun, dia kata dia teringat-ingat benda tu tak lalu nak makan. Rasa-rasa kalau tengok kena pancung kepala ni yang tak lalu, makan pun tak lalu, nak mencuri lagi lah, fikir 80 kali kan, 80,000 kali fikir kalau seorang tu nak mencuri, nak buat jenayah kan. Itu azab di dunia ataupun hukuman di dunia. Seperti mana kita lihat kedahsyatan yang sikit berbandingkan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan, ceritakan dalam Al-Quran daripada hari kiamat, azab neraka, segalanya. Fikirkanlah, kita bayangkanlah azab yang sedahsyatnya yang kita mampu bayangkan. Sesungguhnya azab neraka lebih dahsyat apa benda yang kita boleh bayangkan. Seperti mana kalau kita fikirlah nikmat yang paling dahsyat kali, paling hebat kali nikmat yang kita boleh bayangkan, sesungguhnya nikmat syurga itu lebih daripada apa yang boleh kita bayangkan. Rasulullah sebut, dia kata Allah Ta'ala jadikan syurga ni la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Ya, mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas di hati manusia. Seperti mana nikmat syurga yang hebat, azab neraka macam itulah. Dan kedahsyatan hari akhirat macam itulah. Tapi kita bayangkan tuan-tuan perempuan rahmati Allah sekalian, manusia Rasulullah SAW, Rasul ni melihat benda ni setiap lahzah dia, setiap detik dia boleh memahami dan melihat benda-benda ni. Tapi Rasulullah tetap boleh senyum dengan para sahabat. Rasulullah tetap boleh bersama isteri dia bergurau senda. Sedangkan Rasulullah punya hati tak pernah tidur, tak pernah lalai sedetik pun. Tetapi tetap Rasulullah SAW satu hari berkata kepada sahabat, dia kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit sangat ketawa, akan banyak sangat menangis. Tapi Rasulullah tetap boleh bersama-sama dengan manusia, sahabat dia dalam keadaan yang biasa. Sedangkan Rasulullah SAW tu iman dia ainul haqqul yaqin, keyakinan yang sebenar-benar yakin, melihat setiap benda tu. Tetapi kita lihat bagaimana para sahabat yang cerita, tiba-tiba Rasulullah beruban. Dia kata sebab turunnya ayat-ayat ni, berubannya. Sebab itu saya sebutkan, kita bacalah kisah salafus salih, ulama terdahulu. Setengah pada mereka ni, bila mana Allah Ta'ala kurniakan mereka ilmu, sebab mujahadahnya mereka ni bersungguh-sungguh dalam mujahadah kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala bukakan beberapa ilmu makrifah kepada mereka. Setengah daripada wali Allah ni tak tahan sampai mati. Ibnu Hajar Asqalani, ni cerita bukan cerita dongeng. Kita bacalah kisah para ulama yang sangat teliti menakalkan kisah-kisah, seperti Amirul Mukminin fil Hadis, Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani ini pengarang kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dia panggil Khatimul Huffaz, penyudah bagi semua ulama hadis yang menghafal, yang zaman mereka ni hafal hadis berjuta hadis hafal. Sangat hebat. Dan mereka sangat teliti menakalkan kisah-kisah. Ibnu Hajar Asqalani menceritakan
ketika Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang wali Allah yang digelar sebagai Sultanul Aulia, sultan bagi segala wali Allah, ketika dia berkhutbah, dia kata beribu pencuri, orang-orang fasik bertaubat, menangis-nangis bertaubat, dan orang Yahudi dengan Nasrani masuk Islam. Dan dikata boleh jadi dalam beberapa majlisnya ada beberapa wali Allah mati. Sebab apa? Sebab tak tahan, jiwa dia tak tahan menanggung makrifah, cinta pada Allah SWT. Masa tu tak tahan mati. Kita bila tak kenal, kita mungkin rasa pelik. Kita bila tak jumpa orang-orang dia, kita mungkin senang nak mengingkari. Tapi kalau kita tahu, kita pernah jumpa, kita pernah bersama orang soleh yang pada makam-makam tertentu, baru kita tahu orang memang benda-benda macam ni memang wujud. Tapi kalau kita faham betapa hebatnya wali Allah ni, Rasulullah SAW lebih hebat. Tapi Rasulullah SAW manusia yang sempurna, dia dapat menanggung semua tu. Boleh faham sikit sebanyak apa yang kita nak sampaikan? Jadi hadis yang kemudian ni pun daripada Sufyan bin Waqi', daripada Muhammad bin Bishr, daripada Ali bin Saleh, Rasulullah SAW sebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, naraka qad syibta, wahai Rasulullah, kami lihat kamu telah beruban. Jadi Rasulullah sebut dalam ayat ni, syayyabatni hudun wa akhawatuha, yang telah menyebabkan aku beruban adalah surah Hud dan saudara-saudara perempuannya, maksudnya ayat-ayatnya. Di sana ada riwayat mengatakan seorang tabi'i yang masyhur namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang tabi'i daripada ulama yang besar, juga terkenal dengan seorang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu menafsirkan mimpi, ilmu tafsir mimpi. Dikatakan dia mimpi jumpa Rasulullah dan beberapa para nabi. Ketika itu dia kata, Rasulullah, ya Allah Rasulullah, kurniakan aku satu ilmu. Jadi Rasulullah kata, buka mulut kamu. Kemudian Rasulullah panggil Nabi Yusuf AS dalam mimpi itu, dan Nabi Yusuf ludahkan dalam mulut dia beberapa ludahan. Kemudian dikatakan dia dapat ilmu tafsir mimpi. Dan kitab dia terkenal sampai sekarang, Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Di sana adalah kalau kita mimpi sekian-sekian, ada tanda-tanda dia. Tapi seperti mana guru kami cakap, kalau belajar kitab tu saja tak semestinya boleh pandai tafsir mimpi, sebab dia berbeza pada keadaan seseorang. Tak boleh jadi mimpi dia dengan keadaan dia tu ada makna yang lain. Jadi orang yang pakar dia, yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu ni saja yang tahu tafsir mimpi seseorang. Jadi Muhammad bin Sirin ni dikatakan dia pernah tertanya-tanya hadis ni, yang mana Rasulullah SAW sebut qad syayyabatni hudun wa akhawatuha, yang menyebabkan aku beruban surah Hud dan ayat-ayat dia. Tang mana kata yang menyebabkan Rasulullah SAW beruban ni? Jadi satu hari dikatakan dia mimpi jumpa Rasulullah SAW, dan dia tanya soalan ni pada Rasulullah sendiri. Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, apa maksud yang telah mengubankan kau adalah Hud dan ayat-ayat dia. Jadi dikatakan Rasulullah beritahu dia dalam mimpi itu, dia kata ayat wastaqim kama umirta, istiqamahlah seperti mana kamu diperintahkan untuk istiqamah. Jadi hak ni yang susah. Bila nak istiqamah, Rasulullah SAW beruban baginda SAW. Istiqamah maksudnya konsisten dalam satu perbuatan. Walaupun Rasulullah SAW itu manusia memang maksum, dan Rasulullah SAW dan semua para Nabi, setiap hari mereka bertambah iman, bertambah makrifat, bertambah kesempurnaan dia, menuju kepada kesempurnaan. Dan tiada makhluk yang paling sempurna lebih daripada Rasulullah SAW ketika baginda beberapa detik sebelum wafatnya baginda SAW. Sebab seperti mana kita sebutkan, Rasulullah sentiasa dalam keadaan sempurna. Dan tiada dalam sejarah alam seluruhnya ni seseorang yang mencapai pada satu pencapaian yang paling tinggi sekali melainkan Rasulullah ketika baginda SAW beberapa detik sebelum baginda wafat. Sebab itulah ketika para sahabat mengatakan ketika mereka solat subuh dan Rasulullah bangun, silak tirai. Dan para sahabat kata hampir saja kami membatalkan solat kerana gembiranya, sebab sangkakan Rasulullah dah sihat. Beberapa hari Rasulullah sakit, tak boleh bangun. Rasulullah pingsan beberapa kali. Jadi ketika itu ingatkan, Rasulullah sihat, bolehlah solat balik jadi imam. Tapi Rasulullah SAW buat isyarat, berada pada tempat kamu. Dan para sahabat kata, yang menceritakan kisah itu dikata, dan kami lihat betapa cantiknya wajah Rasulullah SAW pada hari tersebut, seolah-olah kertas yang putih.
Apa maksud dia? Mereka setiap hari lihat Rasulullah SAW, dan mereka setiap hari melihat kecantikan Rasulullah SAW, hebatnya, sempurnanya wajah Rasulullah SAW. Tapi pada hari tersebut lebih lagi cantik dan lebihnya sempurna, seolah-olah lagi bersinarnya Rasulullah SAW itu lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa? Kerana itulah kemuncaknya makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah Ta'ala wujudkan pada alam ni. Ketika itulah, dan pada waktu duha itulah Rasulullah SAW dijemput Allah Ta'ala menuju padanya. Jadi kisah Abdullah Muhammad bin Sirin tadi mengatakan bahawa bila ditanya apakah maksud ayat Hud ni, dia kata ayat wastaqim kama umirt, beristiqamahlah, konsistenlah seperti mana kamu diperintahkan. Jadi perkara istiqamah tu, ulama yang mengambil daripada kata-kata Ibn Sirin ni adalah benda yang paling susah sekali. Hatta dikatakan tidak mampu istiqamah ni melainkan minal akabir, daripada ulama-ulama yang besar dan wali-wali Allah yang besar saja yang mampu istiqamah. Saya sendiri pernah tanya salah seorang tok guru saya, Pak Sumit Bukit Tembaga. Saya kata macam mana nak sampai istiqamah? Pak Su tunjuk saya. Dia kata qila annal istiqamata la yutiquha ila al-akabir. Kata istiqamah ni bukan benda yang mudah. Dia kata melainkan wali-wali yang besar sahaja. Sebab Allah Taala sebut allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian barulah mereka istiqamah. Thumma ni dikata litarahi, benda yang bukan la tu juga. Kalau benda yang ketika selepas tu sejurus dipanggil fa, fastaqamu. Fa tu dipanggil ta'aqub, sejurus lepas tu. Kalau serentak dipanggil wa, wastaqamu. Tapi sini Allah Taala gunakan thumma, benda yang selepas tu. Nak kata bukannya boleh benda yang mudah nak istiqamah. Sebab itulah ulama kata sebesar-besar karamat para wali adalah istiqamah. Istiqamah tu dah sebesar karamat. Bukannya jalan atas ayak, terbang atas udara. Benda-benda tu dia panggil khawarikul adah, boleh jadi dekat wali, boleh jadi juga dekat ahli sihir. Tetapi yang paling susah ialah istiqamah kamu pada jalan Allah SWT. Itu yang susah. Jadi saya rasa kita sambung yang seterusnya pada pengajian akan datang. Dan saya mohon maaf sekiranya di sana ada terkasar bahasa ataupun kesilapan. Yang baik daripada Allah SWT, yang salah silap dan kekurangan itu daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.